Setia koram cukup ke? Cik Rizal? Cukup ya? Koram cukup? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bagi memberkati majlis syarah kita pagi ini, bagi yang Muslim, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuan-tuan, puan-puan, ahli-ahli majlis yang saya hormati, ketua-ketua jabatan, wakil-wakil jabatan dan agensi daerah Kelang, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bagi memulakan agenda, silakan mengurusi setiausaha untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqna minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Engkau lah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadirat-Mu yang telah mengurniakan kami rahmat dan nikmat, sehingga kami dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan negeri Selangor, khususnya daerah Kelang sebagai daerah yang maju dan sejahtera. Justru kami pohon kehadirat-Mu, Ya Allah. Tetapkanlah iman kami, tingkatkanlah amal kami, kukuhkanlah pakatan dan perpaduan kami. Kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, suburkanlah jiwa kami dengan budi pekerti yang mulia, dan berkatilah permusyatan ini. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang ianya menjadi pemelihara segala urusan kami. Perbaikilah hal kudinan kami yang ianya menjadi tempat urusan hidup kami. Perbaikilah hal akhirat kami yang ianya menjadi tempat kembali kami. Perbaikilah hubungan dan pergaulan sesama kami, serta perjinakkanlah hati di antara kami. Jadikanlah hidup ini untuk kami menambah segala kebajikan, serta jadikanlah mati itu sebagai tempat kelepasan kami dari segala macam kesusahan. Ya Allah, persaksikanlah kepada kami bahawa perkara-perkara yang benar itu tetap benar, dan mudahkan kami untuk mengikutinya. Tunjukkan kepada kami kebatilan itu sebagai yang batil, dan mudahkan kami untuk menjauhinya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih setiausaha syarat. Agenda seterusnya, untuk makluman tuan-tuan puan-puan, ada beberapa perkara yang disediakan oleh Urus Setia untuk saya memaklumkan. Pertama, tuan-tuan puan-puan sedia maklum, pada 11 Disember, hari Rabu ya, adalah hari keputeraan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor kali ke-68. Sehubungan dengan itu, semua pihak, tuan-tuan dan puan-puan, pegawai, kaki tangan dan warga Kelang ingin merakamkan sembah takzim kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Sarifuddin Idris Shah Al-Haj. Semoga Allah lanjutkan usia Duli Tuanku. Perkara yang kedua, majlis-majlis dan program-program serta istiadat yang telah
tetapkan bagi sambutan ulang tahun tersebut. Yang pertama, peresmian masjid dan bacaan Yasin serta tahlil dan doa selamat, juga sembahyang Jumaat di Masjid Kampung Raja Uda, Pelabuhan Kelang pada 6 Disember ya, hari Jumaat, dan raptainya diadakan pada 4 Disember, hari Rabu, pukul 2.30 petang. Semua yang terlibat di pohon hadir. Program yang kedua pada 7 Disember, hari Sabtu, majlis menziarahi makam diraja. Tuan Musi, boleh saya betulkan tak? Pada 6/12, raptai itu sebenarnya 5/12 pukul 10 pagi. Mana satu betul? 5/12 hari Khamis 10 pagi. Tuan Haji Ismail dia nazir masjid tu. Tak apa, take note. Sila perbetulkan, sebab yang ada catatan kat saya sini 4 bulan kan. Minta urus dia betulkan. Terima kasih Tuan Haji Ismail. Ketiga, majlis jamuan teh diraja bersama pesara-pesara kerajaan. Pakaian batik berlengan panjang ya. Ini kepada yang dijemput. Tarikh dia 8 Disember, hari Ahad. Masa 3 petang. Yang keempat, majlis santapan malam bersama ahli Dewan Diraja Selangor. Ini untuk yang terlibat sahaja. Ya, diadakan pada 9 Disember. Yang kelima, istiadat menyambut air doa selamat pada 10 Disember, hari Selasa. Ini pun hanya yang terlibat. Yang keenam, istiadat pemeriksaan kawalan kehormat utama. Ini pun kita tak terlibat. Untuk makluman, di Padang Mahkota Istana Alam Shah. Pada 11 Disember ya, pada hari keputeraan tersebut, hari Rabu, sebelah paginya. Acara seterusnya ialah pada 8.30 pagi, istiadat pengurniaan darjah dan bintang kebesaran Negeri Selangor. Tahniah saya ucapkan kepada yang menerima bintang darjah atau kebesaran Negeri Selangor. Saya pun belum dapat maklumat siapa yang dapat daripada MPK apa ni. Dan sebelah petangnya diadakan majlis jamuan teh diraja. Okey, perkara yang ketiga, sambutan hari Krismas jatuh pada 25 Disember, hari Rabu. Disebabkan mesyuarat kita pagi ni mesyuarat terakhir lah tahun ni ya, Disember, so kita majlis. Boleh ada sebulan lagi ya? Oh, ni bulan 11 ya. Pasal belum cuti, nak cuti ni. Maaf. Sehubungan dengan itu, majlis mengucapkan selamat hari Krismas atau hari Natal pada semua yang beragama Kristian. Yang keempat, majlis sambutan Hari Inovasi Pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor. Ini sudah lepas kan? Oh, makluman. Yang telah diadakan pada 14 November. Dan yang cantiknya, kita menerima 5 anugerah. Tahniahlah kepada warga MPK ya. Tapi sebelum tu ada peringkat kebangsaan. Ada di sini, yang di Kuching tu. Sudah ya. Kita menerima satu anugerah peringkat kebangsaan. Keuangan ya.
di Sarawak. Okey, hadiah yang pertama, pemenang kriteria bagi pengurusan pejabat dan pentadbiran cemerlang APPC. Anugerah pengurusan sumber manusia terbaik, 1. Dan anugerah pengurusan ICT terbaik. Tahniah. Bermakna kita dah dapat 2 ya. Kemudian di bawah kategori anugerah KIK, Kumpulan Inovatif dan Kreatif Perkhidmatan Awam Negeri Selangor. 2 pasukan kita ya, berjaya menjadi naib johan. Pertama, kumpulan BPAS, kategori pengurusan. Ini jabatan keuangan. Tahniah, jabatan keuangan, naib johan kategori pengurusan. Dan kumpulan titanium, kategori teknikal, naib johan. Ini jabatan kesihatan. Tahniah, jabatan kesihatan, Cik Zul. Dan satu lagi, anugerah kecemerlangan pengurusan keuangan berdasarkan Indeks Accountability tahun 2012. Anugerah telah disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Menteri Besar dalam perhimpunan pagi Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Yang kelima, apresiasi 2013 Pelancongan Selangor yang dihoskan oleh Tourism Selangor dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan. Ini pun sudah diadakan pada 15 November. Antara anugerah yang kita dapat berkaitan dengan pelancongan ya, banyak swasta lah ya. Pertama, Hotel Premier dapat taraf 4 bintang. Hotel Crystal Crown dan Putri Garden dapat hotel 3 bintang. Kita harap yang beri bintang-bintang ni semua dalam tu kegiatan yang positif lah ya. Yang keempat, restoran-restoran yang diiktiraf dekat Kelang ni, restoran nasi lemak Lido, restoran Congkok Kopitiam. Kat mana ni? Cik Robert kena ajak sesekali lah. Tak pernah tahulah isu Congkok ke. Ini restoran tradisional turun-temurun. Saya diberitahu sampai 3 ke 4 keturunan kan. Bak Kutih atau Persatuan Hokian Kelang. Dekat mana ni Bak Kutih Persatuan Hokian? Itu pun salah satu tempat tumpuan pelancongan kat Kelang ni. Kemudian restoran Cendol Kelang. Itu yang dapat pengiktirafan ni. Pusat beli belah cuma satu yang diiktiraf, GM Kelang. Pelancongan warisan Kota Raja Mahadi, Masjid India Muslim, Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz dan Istana Al-Hamsah. Pelancongan kesihatan Sri Kota Specialist Medical Center. Eko pelancongan Pulau Ketam. Yang ni Cik Song kita kena buat sesuatu lah Pulau Ketam. Tapi Cik Haji J dah mulakan satu program, harap ada apa ni kan, impact dia lah ke atas Pulau Ketam. Sebab sudah diiktiraf ya. Tempat-tempat yang diiktiraf ni kita kena, satu kena jaga, dua landscape-nya kena tengok. Tuan Pengerusi, berkenaan boleh ni tanya, berkenaan dengan yang senarai yang diiktiraf tadi tu, boleh tak masukkan dalam kita punya laman web ataupun sudah ada dalam laman web? Okey, good idea. Puan Shima, dah masuk belum? Masukkan dalam web ya. Dan kita pun ada tanggungjawab orang kata promote lah kan.
melalui WhatsApp, melalui SMS, melalui berbagai-bagai jalan. Dan satu lagi makluman tambahan ya, ini untuk makluman. Semua peralatan kemah untuk sewaan dibekukan ya, daripada 5 Disember hingga 15 Disember. So, siapa yang berminat ada majlis-majlis, kena cari kemah tempat lain lah. Ada apa ni, dekat Zon 45 ada. Itu saja saya diberi maklumat oleh Urustia. Agenda seterusnya, pengesahan minit mesyuarat bulanan bilangan 10 2013. Okey, di pohon siapa yang hadir? Ada pindahan? Tuan Musri, Ya. selamat pagi, salam sejahtera. Ni kita ada bincang perkara dekat masa bulan lepas berkenaan dengan gelanggang badminton, tapi tidak dicatat dalam minit bulan ni. Oh, Harap maklum. dalam minit jawatankuasa apa hal minit Kita mesyuarat. ada bangkit dalam mesyuarat Kausa, hal lain-lain. Okey, Urustia. Take note. Gelanggang badminton di Jalan Meru. Boleh saya tahu apa status sekarang? Apa statusnya sekarang? Dulu kita dah letak pita kuning kan? Dibuka lagi ke? Masih beroperasi ke? Mesti kita kefahaman is still operation lah. Ya? Setiap malam lagi ada operation. Tuan Musi, untuk makluman Tuan Musi, satu operasi telah pun dilakukan pada yang mana kita bersama dengan pihak penguasa TNB dan juga jabatan yang terlibat dalam penguasaan secara bersepadu. Notis penutupan telah dibuat oleh pihak Presidenan, yang mana pihak perancang lead dalam operasi tersebut. Dan dalam masyarakat sebelum tu pihak TNB sepatutnya hadir bersama. Cuma pada hari operasi pihak TNB tidak dapat hadir sebab kita mengharapkan pihak TNB supaya dapat membuat pemotongan. Dan difahamkan apabila kita buat semakan di pejabat TNB memerlukan satu arahan daripada pihak ibu pejabat atau pihak mana saya tak pasti. Jadi susulan daripada itu kita telah membuat satu reminder lah kepada pihak TNB supaya melaksanakan atau meneruskan pemotongan dibuat. Cuma pada pemantauan pihak majlis dan juga pihak jabatan, itulah kadang-kadang kita dapati ada waktu-waktu tertentu yang mana berlaku aktiviti permainan tersebut. Jadi walau bagaimanapun kita masih lagi membuat susulan dengan pihak TNB supaya pemotongan itu dapat diteruskan, sebab itu adalah satu cara yang paling berkesan untuk menghentikan pemajuan tersebut. Dan pada masa sama kita telah minta pentadbir tanah supaya membantu berhubung dengan notis di bawah pelanggaran syarat tanah. Okey. Perkara berlanjutan. Semua orang tahu melanggar undang-undang. Kemudian orang itu tidak respect atau tidak menghormati peraturan atau undang-undang kan. Kita dah cuba, kita pula minta TNB belum ambil tindakan, perlu konsen ibu pejabat. So tindakan kita lah, sudah ada buat kertas siasatan untuk pendakwaan? Ada? Dah difailkan ke mahkamah. Okey. Tuan Musri, sementara boleh tak kita buat apa ni, yang kata hari tu kita ada letak pita kuning dekat pintu utama. Sekarang dia masuk dari pintu tepi tu. Boleh tak kita Sil keliling. kita pita semua pintu kemasukan tu? Berapa rantai bangunan tu luas dia? Pintu kecil, kita letak pita kuning tu atas pintu je. Kalau dia langgar, Okey, penguasa turun sekarang. Semua pintu masuk kita seal. Undang-undang teruskan pendakwaan. Sudah sampai ke apa ni? Sudah ada tarikh sebutan. Sudah ada tarikh sebutan yang kita nak bawa. Okey. Lagi? Tak ada, boleh kita sahkan?
cadangan. Saya mencadangkan minit tersebut di Terima kasih Haji Ismail sokong. Terima kasih Puan Nur Ain dan Cik Azmizam. Silakan Setiausaha. Terima kasih Tuan Haji. Perkara bangkit 4.2 kerja-kerja membubuh dan BNS mula jambat di Jalan Pelangon Utara, Jalan Kampung Delik dan Sungai Udang yang diminta oleh Tuan Haji Yang Mulyadin untuk di atas kelasiran telah dibuat secara jabatan dan laluan telah dibuka kepada undangan. Pada 2A Jalan Kampung Delik untuk menurap seterusnya kita guna peruntukan tahun depan. Kelasiran tu mesti Baru turap apa tanah merah? kelasiran. Rasyaran. Tahun depan Boleh kita tapi akan- peruntukannya peruntukannya kena dibawa ke tahun depan, peruntukan depan. InsyaAllah. Okey lagi. Minit Januari akan turap. Tuan Pengerusi, kebanyakannya penduduk di sekitar Kampung Rajuda ke dan kawasan-kawasan yang berhampiran, kebanyakannya mereka nak ke pasar Pelabuhan Kelang untuk mengelakkan U-turn 2 kali, pergi kena U-turn, balik 2 U-turn. Kebanyakannya mereka parking kereta di sebelah sini. Masalahnya bila mereka nak melintas jalan, sebanyak lori, banyak kereta. Ini di yang jalan ada mana laju. ini? Di sini? Dekat ni, dekat ni. Ya. Jalan Pelabuhan Kelang. Jadi kalau boleh kita letak zebra crossing line supaya orang boleh melintas dengan mudah dan pemandu pun Okey, berhati-hati. suara bagus. Sebab ramai orang Ya, ramai orang cross, nak ramai-ramai. elakkan U-turn 2 kali, jadi orang parking sebelah sini. Nak melintas tu masalah. Tapi masalah parkingnya pula ada situ. Ada parking ada. Okey Haji Mano, tolong tengok satu tempat parkingnya. Yang kedua keperluan zebra crossing. Lagi, next. Contohnya perkara 4.3 dan C. Masalah banjir di sekitar daerah Kelang. Untuk hadapan sekolah rendah kebangsaan Teluk Gadung, Jina Menatara senang dilaksanakan di tapak. Di sekolah kebangsaan 95 Urus dia naikkan. ini 4.3 yang kerja meroboh penggunaan jembatan jambat. Maksud saya yang jalan Panamara ni yang terdapat banyak lubang di sekitar Kampung Idaman ni bukan di jalan di tengah jalan. Maksud kita ada kaki 5 lagi. Kaki 5 tu yang perlu dilebarkan. Pasal situ boleh menampung 3 laluan tau untuk di Kampung Idaman Jalan Panamara Banting tu. Sebab dalam ni saya tengok minit ni untuk jalan berlubang saja. Reserve-nya ada. Reserve-nya ada. So Okey, banyak boleh kebetulan kadang boleh Tolong tengok di- 3 line boleh ada sure lah Correct, tengok sure. keperluan lebarkan kiri kanannya. So sebenarnya kat tengah tak berlubang lah. Tak berlubang pun. yang Shore-nya di kiri kanan tu dilebarkan. yang besaran banting tu. bersyarat. Dia memang dah lebar, tapi jalan tu berlopak-lopak. So kenderaan Tak rata tak. tak rata, berlubang-lubang semua. Okey, teknik engineering. Untuk para pengerusi, itu pun sebab selalu kenderaan berat yang berhenti di tepi jalan tu, yang menyebabkan sana memang teruklah tepi-tepi jalan tu. Okey, engineering atau JKR, jalan JKR. Dia rujuk pada JKR. Rujuk terus base kalau boleh petang ni. Ada wakil JKR? Kalau ada take note lah ya. Pengurusi, banjir di Sentosa semalam hujan sekejap Mr. Raju, tapi air dah melimpah. Kita tengok kapasiti longkang tu agak
Saya tahu Jalan Hulu Balang. Hulu Balang, Hulu 9 dan sekitarnya. Saya ada terima gambar tu. Saya nak tanya status kolam tandahan yang berhampiran dengan Sentosa. Saya rasa kalau itu dibina segera, insyaAllah banjir kawasan itu akan Engineering, apa status yang pada botanik punya apa ni? Kolam tandahan sebelah Puteri tu. MB lancarkan tu sih. Pihak konsultan telah memberikan mereka bentuk mereka dan mereka menjanjikan pada awal tahun depan nanti. Itu satu. Yang kedua, kita dah kemuka kertas pencegahan banjir yang saya panggil pasal 2 lah kan, kepada, sebab kalau nak minta peruntukan kita kena panjangkan kepada pegawai keuangan negeri, dan kita sudah menerima jawapan. Mereka minta kami kaji semula dengan JPS, dan kami, sebab ini flood mitigation sebenarnya core business JPS, so saya sudah bercakap dengan pengarah JPS semasa di Dewan Undangan, Tuan Kaha, dan dia akan panggil mesyuarat lah. Sebab kos yang nak dipakai ialah caruman parit yang di bawah JPS sebenarnya. Itu kami majukan kertas bernilai 60 juta. Tapi disebut dalam Dewan 56 juta. Tak tahu macam mana boleh terpotong beberapa juta. Itu merangkumi Johan Steer yang kita cadangkan. Sentosa ada pengambilan tanah 3 lot, termasuk satu lot dekat dalam Taman Impian di Alam Impian di kawasan MBSA. Kemudian kawasan Meru. Tapi Meru tidaklah seperti yang diharapkan oleh YB Don Meru. Dia nakkan kolam tandahan. Sebab prioriti kami besarkan parit sebelah kiri tu. Parit yang satu dekat depan masjid, yang sebelah kiri tu. Itu prioriti kita. Itu pun sudah ambil kos 6.5 juta. Dan ini semua subjek kepada kelurusan kerajaan negeri. So status kita akan bincang balik dengan JPS. Cik Tan nampak ceria sikit hari ini sebab pumpnya sudah mula dipasang. Tapi belum dipasang semua. Tapi saya ada SMS dia daripada Cik Tan, saya minta impact dia. So semalam hujan sekejap, macam mana? Ada masalah ya? Pump dah okey. Cuma saya nampak engineering ni kena tengok kalau heavy rain, kalau longkang kat belakang tu penuh, so pump tu nak pump ke mana? So semua penuh. Itu kena fikir juga tu. Sebab ini dah berlaku kat Taman Mazna. Dia melimpah semua. Okey. Lagi? 4.2F. F. Mengadakan pencahayaan di bawah jambat Jalan Tunku Badak. Masih belum ada apa-apa tindakan lah, Tuan Pengerusi. 4.2F. Pencahayaan. Kita dah pergi 4.3, Cik. Baru. Okey, F. Pencahayaan di bawah Jambatan Tunku Badak. Ini memang belum ada lagi. Kita punya ke JKR punya? Ini komisi bila ada mesyuarat tapak dengan pihak kontraktor penggunaan, tetap angkitkan isu ini supaya memberikan tamaan lesti pencahayaan untuk keselamatan pengguna jalan berkenaan. Kalau boleh minta pemaju bantu, kenapa tidak? Sekurang-kurangnya aspek keselamatan ni, pasal gelap sangat kan. Okey, engineering bincang dengan JKR keperluan segera urgensi ni. Make it as a priority lah. Tuan Pengerusi, tentang isu banjir di daerah Klang, I think I nak minta rujuk kepada 43F.
pada mesyuarat lepas pun bila kita bincangkan isu banjir, saya pun tak boleh bangkitkan supaya minta JPS tu pastikan kunci air itu atau pintu kunci air itu memang sentiasa berfungsi dengan baik dan ada pengawal lah. Tapi pada malangnya pada 15 November yang lepas, saya difahamkan kunci air di Jalan Bantin tu tak dibuka menyebabkan beberapa kawasan yang melibatkan kunci air tersebut banjir teruk lah, seperti Sentosa, Bukit Tinggi, Pandaman Jaya dan Kampung Idaman, dan termasuk kawasan Kedai ni Bayu Perdana. Ada wakil JPS sini? Saya nak minta penjelasan daripada JPS. Ada. Maklumat yang saya terima sebenarnya sebelum hujan tu pun, sebelah petangnya saya dah WhatsApp pada JPS Cik Haji Sapi'i, make sure pump beroperasi, dan dalam masa yang sama juga saya mengarahkan kejuruteraan MPK tengok pump-pump kita sendiri. Tapi pada malam itu, pagi itu, dekat kunci air dalam Banting tu lambat dibuka. Maklumat yang saya terima daripada JPS, tukang jaga kunci air bercuti, ada pengganti orang lain, lambat buka. Ada pula satu maklumat saya diberitahu orang awam yang buka. Yang sebenarnya perkara teknikal ni, kalau dibuka tanpa pengetahuan teknikal, sebab bila air tinggi, dia menekan impact tekanan tu, jadi nak buka tu, itu sebelahnya shaftnya patah. So harap orang awam kena bersabar kalau hal-hal macam ni. Itu satu. Yang kedua, SOP JPS tadi memang saya dah bincangkan Haji Sapi lah, dan itu jadi iktibar untuk kita lah. Contoh tim pantas kita, Cik Henry SOP lah. Bila ada SOP baru jelas. Kalau tak ada SOP tak jelas, ini kesan dia. Tapi sebenarnya kalau dibuka lebih awal, saya rasa impact banjir jadi kurang lah kan. Sebab saya diberi maklum dekat kat mana Cik Syam yang sampai lutut tu, Teguh Belahara ya. Sampai kat lutut. Itu yang saya pelik tuan. Kali ni Darul Azman tak banjir, Kampung Idaman tu tak pernah banjir tu boleh banjir. Yang tak pernah banjir. Boleh banjir. Tapi sebenarnya saya dah bincang juga dengan pengarah JPS negeri, Cik Kahar. Bincang depan dewan tu, semasa ada soal jawab kat dewan, bersama YB Xavier, bersama JKR masa tu kan. So program dia tu ialah macam jalan papan tu kan. Kalau saya kena besar dia punya kunci air macam dekat Jalan Banting, sepatutnya kan. Sebab jalan papan tu kecil sangat. Jalan papan tu air lambat keluar, impact dia dekat tadilah yang Cik Isam maklumkan tadi, Tengku Melihara dengan tadi yang tak pernah banjir kat mana? Situ je. Tapi sebab ini agensi lain kan, so kita mampu propose, and that's the reason kita propose 60 juta tadi kan, dan hanya akan dibincang oleh JPS. Ya, lagi satu Tamurusi, bila bincang dengan JPS itu, adakah maklum pegawai tu sebenarnya dia patut di situ sepanjang masa ataupun dia boleh balik dulu? Patutnya ada rumah. Sebab dia ada rumah. Tapi hari itu orang lain yang mengganti dia. Yalah, tapi yang ganti tu patut faham tanggungjawab mereka lah. Dia patut ada di situ sepanjang masa dan bukan balik rumah untuk tidur. Sebab saya terima panggilan tu pada lebih kurang pada pukul 5 dan saya sudah mula hubungi pegawai kita daripada engineer Encik Zairi. Dan dia pun kata dia dah cuba, I think 2 jam dia call, dia cuba hubungi JPS pun tak dapat. So menyebabkan sampai pukul 7 lebih lambat, hampir 3 jam baru kunci air itu dibuka. Itulah punca utama. So ini contohlah, kita dapat maklum kerana lambat dibuka, 3 jam
sangat lama sebenarnya untuk kapasiti air lebih banyak boleh keluar sebenarnya. So perkara-perkara macam ni harap jadi contoh untuk kita. Mohon izin promosi. Kalau perkara pegawai kelalaian pegawai bertanggungjawab, kita kena adakan tindakan disiplin ataupun satu budaya tanggungjawab. Betul? Terhadap pegawai-pegawai yang kalau di MPK kita cuba laksana gitu. Sebab kita tak nak sebagai agensi lain, so kita mampu jangan silap seseorang memberi nasihat bagi kerugian besar bagi orang awam. Terima kasih. So saya yang terbaik, kita panggil JPS dekat Mesra Jawatankuasa, minta debrief kita apa program banjir dia, apa flood mitigation dia. Kalau setuju lah. Sehingga hari ini tak ada penjelasan pun atau secara terbuka daripada JPS tentang kejadian pada hari tersebut. Hanya kita saja yang berhadapan dengan rakyat dan juga media. So saya juga minta kalau boleh kita kena maklumkan JPS, kena bagilah penjelasan secara terbuka kepada orang ramai apa yang terjadi. Boleh? Setuju kan nak panggil dekat Jawatankuasa Infra? Tuan, at least kita dapat briefing daripada okey, urusia Infra siapa? Siapa urusia Infra? Engineering. Pastikan next meeting Jawatankuasa Infra panggil JPS. Tulis surat awal-awal, minta briefing program pencegahan banjir di Kelang. Minta dia buat taklimat lah. Pada hari itu yang banjir hari itu, walaupun kalau kecuaian daripada JPS, bagaimana JPS boleh jadi macam itu kecuaian? Kerana kita dah beri jadual kan, pasang turun. Oh yes, kita bagi awal. So kita sendiri tolong maklumkan dia dekat WhatsApp kita, dekat email kita, dekat apa PRO dah buat. Dan kita zoom pula 2 hari yang nak tinggi tu paras air 5.1. Kita letak tanda merah lagi masa tu. Kita edar kat WhatsApp semua. Kalau macam itu, kalau pegawai kita atau pekerja kita, I think you will not give them yes. Ataupun kita bagi dia leave emergency, kita kena gantikan dengan orang yang sepatutnya akan take responsibility. So the best kita perbaiki penambahbaikan untuk kita dan bersama agensi lah yang terlibat. Yes, Cik Azmizam. Tuan Pengerusi, berkenaan dengan isu banjir ini bukanlah perkara baru di Kelang dan perkara yang sudah lama. Cuma saya nakkan penjelasan daripada pihak Majlis Pemadaran Kelang. Yelah, kita dah tahu setiap tahun akan menghadapi masalah ini, dan bulan lepas masa mesyuarat penuh pun kita membincangkan dengan panjang lebar tentang isu persediaan menghadapi banjir ini. Dan ada diminta di kalangan di majlis, kalau kita tengok ni minta dibuat kerja-kerja pembersihan, pengorekan parit-parit yang di bawah Jabatan Kejuruteraan, di bawah MPK itu sendiri, termasuk Jabatan Perkhidmatan Persekitaran. Saya nakkan kepastian daripada pihak MPK sejauh mana sebenarnya kita betul-betul serius untuk menghadapi ataupun bersedia dengan masalah banjir yang kita hadapi setiap tahun ni. Sebab melalui pengamatan saya sendirilah di zon saya sendiri, saya tak nampak pun kesungguhan pihak majlis untuk membersihkan longkang-longkang dan parit-parit di bawah seliaan MPK itu sendiri. Sebelum kita nak pergi jauh, longkang-longkang dan parit-parit di bawah seliaan JPS dan JKR. Jadi saya nakkan sedikit penjelasan daripada pihak Tuan, apakah dan sejauh manakah kesungguhan kita menghadapi isu banjir ini di Kelang. Yang saya dapat maklumkan, kita sudah minta semua jabatan terlibat ambil tindakan. Satu, semua kontrak-kontrak tahunan sudah ditawarkan dan sudah memulakan kerja. Kemudian kalau ada kes-kes yang di luar daripada kontrak-kontrak tahunan tadi yang sudah dilantik, kita akan backup dengan tim kita. Takat ni saya nampak JPP sudah turun membersihkan semua longkang-longkang, terutamanya tempat-tempat yang
nampak banjir kilat tadi yang saya nampak semua diedarkan pada WhatsApp tuan-tuan dan puan-puan. Dan itulah yang saya arahkan pada semua jabatan bertindak proaktif. Kalau masih ada di kawasan Cik Azmi Zam sendiri, so saya minta engineering turun betul-betul lah ni. Bukan dia minit kat sini tapi tak turun ya. Ini kes cakap turun, besok mesti turun. Minta senarai yang sebenarnya tak payah tunggu aduan ahli majlis. That is our duty. Dan pegawai saya pun ada turun. Tapi setakat mana kita turun, tunjukkan kecekapan masing-masing lah. Dan kita juga membantu agensi lain. Contoh Scarborough Drain ya. Kebanyakan kita bantu Scarborough Drain JKR. Sumbat. Bila sumbat, banjir kilat. Dekat jalan dulu yang banjir. So saya nampak JPP pun sudah bertindak. Dan tindakannya secara in-house. Tim sendiri. Dan saya tengok ada kesan dia. Saya minta teruskan. So bagi kawasan Cik Azmi Zam, minta engineering turun dengan JPP. Apa punca masalah. Semalam pun saya nampak ada satu mungkin ahli majlis yang hantar Jalan Hulu Balang kat Sentosa tu. So saya setelah pun WhatsApp kepada pegawai saya immediately, semasa banjir itu kena turun. Cari puncanya semasa banjir. Itu dia. Cara kita turun. So saya minta Tuan Haji Mano lebih orang kata tunjukkan keberkesanan kita buat kerja. Dan juga semua yang terlibat lah. Terima kasih. Contoh tim pantas kita sudah mula nampak berkesan. Ada semalam hujan dan pokok tumbang, segera sampai. Segera sampai tu sebab SOP-nya dah ada. Tahu kerjanya kat mana. Kalau tak tahu, jalan seruling. Anggota yang ditugaskan pula jalan seruling kat mana. Tengok pun setengah jam. Itu kepantasan sebenarnya. Dan di situ semalam saya sudah bersama perancang dengan bangunan. Saya panggil semua pegawai GIS, Geographical Information System, dan saya nak semua masuk dalam peta tu. Peta tu akan diedar kepada ahli majlis. Tapi ambil masa sikit. Yang kami fokus baru Meru. So saya minta perancang siapkan Meru dulu, hantar kat Dun Meru. Sebab di situ kita mapkan. Contoh dia warna hijau jalan JKR, warna biru jalan kita, warna ungu jalan pemaju, warna lain jalan kampung. Kemudian sama juga longkang begitu, longkang JKR, longkang JPS, longkang kita, longkang kampung. Ada pula longkang konkrit, JPS jaga, ada pula longkang JPP jaga, ada pula longkang engineering jaga, ada pula longkang ahli majlis jaga. Maksudnya ahli majlis mengadu je lah pada kita kan. So bila info ni ada guna map tadi, harapan kita, warna hijau JKR punya direct. Saya minta GIS malam Cik Yusri, kalau ada warna hijau tu siap dengan siapa nama pegawai JKR yang boleh dihubungi dalam GIS tu. So immediately kita boleh cut masa sebenarnya. Pengurusi, saya juga Cik Azmi dulu. Saya ingin menyentuh supaya dalam kita memberi kebenaran merancang kepada mereka-mereka yang mohon merancang tu, kita kena tengok untuk future development, di mana sebahagian daripada jalan-jalan JKR contohnya, bila kita minta JKR upgrade longkang sebagainya, dia kata itu tugas majlis
untuk future development. Ya. Sedangkan untuk next punya development, kita tak nampak tanah tu akan dibangunkan kerana dah jadi macam kampung tradisi. Macam di Kampung Jawa, sebahagian daripada air yang masuk ke Kampung Jawa adalah daripada Taman Seri Andalas. Seri Andalas longkang dia 8 ke 12 kaki. Ya. Dan masuk ke Kampung Jawa, longkang dia 4 kaki dan 3 kaki. Dan seterusnya pergi ke Jalan JKR, di Jalan Kota Raja, juga 3 kaki, 4 kaki. Akhirnya Kampung Jawa itu tenggelam. Hasil daripada kita memberi laluan air itu ke Kampung Jawa dengan desain longkangnya yang lama, bentuk 90 darjah. Jadi ini yang kita tengok, bila mana kita hendak memberi kebenaran merancang, kita tidak boleh fikir untuk future development. Kita kena tengok masa itu juga apa yang akan berlaku terhadap kampung tersebut. Sebab tu banyak yang penduduk kampung mempertikaikan, sejak buat taman ni, kampung kami banjir. Ya? Kalau kita tengok bila berlakunya sesuatu taman yang baru, of course dalam 70% kawasan mereka telah ditarkan dan disimenkan. Dan air juga tidak boleh meresap ke dalam tanah dan pergi ke longkang. Kalau dulu 100% air itu meresap ke dalam tanah dan kampung sebelah tidak banjir. Ya? Tapi bila ada pembangunan di sebelah kawasan kampung mereka, akhirnya air itu pergi ke laman rumah mereka dan menyebabkan banjir. Jadi kita sering dipersalahkan. Kenapa majlis membenarkan pembangunan? Kita pun berkatalah itu hak mereka, mereka boleh bangunkan tanah mereka sesuka hati mereka. Tapi dalam masa yang sama, kita sebagai pembuat dasar, kita kena melihat keadaan kampung tradisi memang tidak akan dibangunkan untuk 10 ke 20 tahun lagi. Jadi inilah laluan-laluan longkang inilah yang kita kena upgradekan melalui current development yang kita akan luluskan melalui kebenaran merancang. Jadi kalau kita tak buat macam tu, sampai bila pun kampung tu akan banjir disebabkan pembangunan yang ada yang baru ni. Ya. Sebagai contoh di Kampung Jawa, selesai ada lagi satu pembangunan di Jalan Seri Bandang 9 yang akan masuk ke Kampung Jawa juga. Akhirnya kami di Kampung Jawa rasa setiap kali banjir, setiap kali hujan akan berlaku banjir, dan proses inilah yang saya minta supaya sebelum kebenaran merancang itu diberi, syarat untuk melebarkan parit-parit di kawasan kampung juga perlu diambil kira. Kerana kita merasakan bahawa joint venture longkang-longkang melalui the next development atau the future development tu akan menyebabkan longkang tu akan dibesarkan. Tapi kita melihatkan bahawa apabila kampung tradisi itu diwujud, maka the next development memang tidak akan berlaku di kawasan tersebut. Jadi ini kita perlu ambil kira, Pengerusi. Sudah diambil kira sebenarnya kan. Pengarah, ketua-ketua jabatan dan semua ahli mesyuarat, terima kasih kerana memberikan saya peluang untuk memberikan ucapan penangguhan kali ini. Saya mulakan dengan pantun. Jalan-jalan di Tanjung Harapan, intai-intai burung-burung helang. Pandai-pandai mengawal Tuan Yang Dipertua dan ahli mesyuarat sekalian, hendaklah kita mengingati bahawa tanggungjawab kita sebagai pihak berkuasa tempatan dan secara tidak langsung sebagai pengurus keuangan rakyat, kewajipan kita adalah untuk memastikan pembayar-pembayar cukai menerima perkhidmatan yang sepatutnya diberikan oleh pihak Majlis Perbandaran Kelang. Sehubungan dengan itu, kami ahli Majlis MPK amat berharap supaya semua warga MPK dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing bagi mempertingkatkan kecemerlangan pentadbiran dalam segala aspek, khususnya dalam meningkatkan peranan dan fungsinya untuk menyediakan perkhidmatan dan kemudahan perbandaran yang berkualiti kepada rakyat. Kami ahli majlis sentiasa bersikap positif dan menyokong segala hasrat dan setiap idea untuk menaikkan taraf perkhidmatan kepada rakyat sekiranya ia memenuhi kriteria-kriteria dan syarat-syarat yang telah ditetapkan selepas melalui proses perbincangan yang komprehensif. MPK kena bersungguh-sungguh dalam usaha memperbaiki mutu perkhidmatan awam bagi memenuhi keperluan serta meningkatkan taraf hidup rakyat di Kelang, dan mengharapkan supaya kita semua warga kerja MPK bersama-sama memberikan tumpuan untuk melaksanakan janji dan manifesto Kerajaan Negeri Selangor Pakatan Rakyat. Dalam hal ini, MPK kenalah merancang dan merangka pelbagai program yang dapat mendekatkan diri dengan masyarakat, terutamanya memperhebatkan lagi program-program seperti
program MPK Prihatin dan program kempen kesedaran 3K yang kita lancarkan iaitu kebersihan, keindahan dan komuniti. Walau bagaimanapun kami juga berharap agar MPK tidak melupakan tanggungjawab asasnya sebagai pihak berkuasa tempatan untuk memastikan Bandar Kelang sentiasa bersih, indah, hijau, selamat dan tersusun. Kami juga berharap penggunaan terkini teknologi ICT dalam memberikan perkhidmatan perlu ditingkatkan oleh MPK bagi memastikan MPK tidak ketinggalan dalam perkembangan sistem komunikasi terkini. MPK mestilah memberikan perhatian yang serius ke atas perkara ini kerana melalui penggunaan ICT kami percaya sistem pemberian perkhidmatan dan penyampaian maklumat mana-mana jabatan di MPK mampu ditingkatkan ke tahap yang lebih baik di mana sesuatu aduan dan tindakan dapat dilaksanakan dan dipantau dengan cepat dan cekap. Jabatan Teknologi Maklumat wajib memastikan sistem dan teknologi yang ada sentiasa dikemaskini dari semasa ke semasa sesuai dengan peredaran zaman. Contohnya sekarang kalau kita tengok website MPK itu mestilah sentiasa dikemaskini dan mengikut teknologi yang terkini. Kalau dulu komunikasi dalam kumpulan ini menggunakan BlackBerry Messenger popular, sekarang ni yang lebih popular ialah WhatsApp. Ini juga mesti dipertingkatkan. Kalau boleh ianya dikembangkan di dalam jabatan-jabatan di dalam Majlis Pembandaran Kelang. Dan kalau ada teknologi-teknologi terkini yang lebih mesra pengguna pada masa akan datang, harap Jabatan Teknologi Maklumat cepat-cepat mendepani teknologi ini di kawasan PBT kita. Justru itu saya ingin menyarankan agar semua pihak di MPK yang terdiri daripada ahli-ahli majlis, yang dipertua, timbalan yang dipertua, pengarah-pengarah, ketua-ketua jabatan serta seluruh kaki tangan di semua jabatan dan peringkat agar melakukan perubahan ke arah mengadakan penambahbaikan dalam semua aspek pemberian perkhidmatan, penyampaian, komunikasi dan sistem perlaksanaan kerja dalam pentadbiran MPK agar ianya dapat memenuhi harapan rakyat Kelang. Sekiranya tidak, maka rakyat akan mempersoalkan tentang kewajaran membayar cukai taksiran kepada MPK. Sehubungan dengan itu, pentadbiran MPK perlu melihat serta mengkaji aspek-aspek yang perlu diberi perhatian untuk penambahbaikan tersebut. Sikap tunggu dan lihat, sikap tunggu dan lihat ni perlu dikikis kerana ia akan menjejaskan jentera pentadbiran. Sebaliknya, tindakan susulan ataupun follow up perlu menjadi amalan bagi memastikan semua arahan dan tugas serta aduan dapat disempurnakan dengan berkesan. Di samping mempertingkatkan sistem kerja dan komunikasi serta penyampaian perkhidmatan yang efisien kepada penduduk, MPK juga tidak boleh memandang remeh aspek keselamatan penduduk di Kelang. Dalam memberi kelulusan kebenaran merancang dan pembangunan, MPK mestilah mengambil kira cadangan-cadangan yang dicadangkan di bawah program Bandar Selamat yang meliputi aspek keselamatan dan keselesaan penduduk. Pada masa kini, aspek tersebut kurang diberi perhatian oleh pelbagai pihak yang bertanggungjawab mengenainya. Oleh itu, kita dapati banyak isu-isu sosial khususnya yang melibatkan jenayah seksual, kes bunuh, kes ragut, vandalism, kejadian kecurian dan pecah rumah sering berlaku di dalam kawasan Kelang. Dan perkara seperti ini memberikan imej yang sangat negatif kepada MPK. Untuk menghapuskan imej negatif ini dan bagi menjamin keselamatan rakyat secara keseluruhannya, MPK seharusnya memberikan perhatian yang lebih serius kepada usaha mewujudkan sebuah bandar yang selamat. Bangunan-bangunan yang diluluskan untuk dibina mesti mempunyai reka bentuk yang sesuai dan selamat digunakan serta mempunyai ciri-ciri keselamatan seperti pencahayaan yang mencukupi, tempat letak kereta yang terang dan dilengkapi dengan sistem CCTV yang canggih, lorong pejalan kaki yang selamat dan sebagainya. Pendekatan ini mungkin dapat menghindarkan gejala-gejala buruk dan aktiviti jenayah daripada terus berlaku di Kelang dan seterusnya kita berjaya menimbulkan persepsi yang positif terhadap Majlis Perbandaran Kelang. Saya percaya dengan komitmen dan penglibatan seluruh warga kerja Majlis Perbandaran Kelang, semua perkara yang saya sebutkan tadi akan mampu ditangani dengan bijaksana. Saya juga yakin MPK akan mampu
memenuhi harapan rakyat serta menjadi PBT yang paling dinamik, responsif dan bertanggungjawab di negeri Selangor. Akhirnya, saya sekali lagi merayu kepada semua warga kerja MPK. Ini suara rakyat di bawah sana yang selalu kita berdepan, ahli-ahli majlis berdepan. Tolonglah, fahamlah. Sekali lagi saya cakap, tolonglah, fahamlah apa yang rakyat Kelang, terutamanya pembayar cukai, mahukan daripada Majlis Perbandaran Kelang. Tidak lain dan tidak bukan ialah perkhidmatan perkara-perkara asas yang wajib dilaksanakan oleh PBT. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tepuk dada, tanyalah hati. Dan saya akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun lagi sekali. Madah diungkap, santun bitara, pantun dilantun mengusik hati. Salah dan silap tutur bicara, pohon diampun seikhlas hati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. SU pun ingin berpantun. Balik kampung beli buah susu. Sila print bagi SU. Okey. Saya tengok banyak yang positif. Kita dengar tadi. Kita perlukan maklumat itu. Kalau boleh urus dia. Minta salinan usul-usul tadi. Kita bersama-sama buat penambahbaikan untuk kepentingan rakyat. Orang politik bertugas untuk rakyat. Kita pegawai kerajaan pun bertugas untuk rakyat. Kita bersatu. Setuju? Setuju. Okey, terima kasih. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.